Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pelajaran hari ini masih dalam tajuk yang sama, iaitu kewajipan haji. Kemarin kita ni sudah menyentuh bahagian pertama mengenai tafsir ayat 27 hingga 28 dalam surah Al-Hajj. Kemudian kita ni juga sudah menyentuh bahagian kedua, iaitu makna perkataan-perkataannya. Jadi untuk hari ini kita ni akan menyambung bahagian ketiga, iaitu huraian ayat 27 hingga 28 dalam surah Al-Hajj, dan seterusnya bahagian keempat, iaitu pengajaran ayatnya. Sebelum masuk kepada isi pengajaran, objektif kita ni pada hari ini ialah supaya dapat menjelaskan faedah terhadap orang-orang yang mengerjakan haji dari aspek pendidikan rohani, pengajaran, sosial dan agama. Kemudian juga supaya dapat memberikan 4 pengajaran dari surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Baik, mula-mula sekali bahagian 3, iaitu huraian ayat surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Cuba perhatikan ayat yang pertama. Wa'adzin finnasi bil hajj. Maksudnya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Okey, apakah penjelasan bagi ayat ini? Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam supaya menyeru manusia untuk mengerjakan ibadat haji di Mekah. Okey. Seperti mana yang telah dibagi tahu masa pelajaran lepas, ibadat haji mula diperintahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana baginda beserta anaknya Nabi Ismail diperintahkan untuk membangun Kaabah. Kemudian lepas saja Kaabah siap dibina, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam menyeru umat Islam untuk menunaikan ibadat haji di Mekah. Okey, poin seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberi jaminan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bahawa umatnya akan menyahut seruannya itu dalam ayat seterusnya. Okey, semasa Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyeru umat Islam untuk menunaikan haji, Allah telah menjamin kepada baginda bahawa nanti umat Islam akan menyahut seruannya, yang mana ada disebut pada ayat seterusnya, iaitu ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Maksudnya, mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus, yakni disebabkan lamanya perjalanan yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Baik, penjelasan bagi ayat ini, Allah telah menjelaskan bahawa umat Islam akan datang beramai-ramai untuk mengerjakan haji dari segenap pelosok negara di seluruh dunia dengan pelbagai cara. Mereka yang tinggal berhampiran akan datang dengan berjalan kaki, dan yang jauh akan datang dengan menunggang unta yang kurus disebabkan perjalanan yang jauh. Ini adalah untuk zaman-zaman dahulu. Masa ni zaman moden sudah sama canggih-canggih. Jadi mereka yang tinggal berjauhan akan datang dengan menaiki pelbagai kenderaan seperti kereta, bas, kapal laut dan kapal terbang. Jadi jaminan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam tentang umat Islam menyahut seruan baginda itu, masa itu menjadi kenyataan dan memang berlaku. Yang mana kalau dilihat sampai zaman sekarang ini, setiap saja 10 Zulhijjah, semua umat Islam dari seluruh dunia akan mengerjakan ibadat haji di Kaabah semasa Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Haji. Tapi memandangkan keadaan dunia yang sedang dilanda COVID-19 masa ini, semua penerbangan jemaah yang akan menunaikan ibadat haji kena tangguhkan buat sementara waktu. Tujuannya adalah untuk membendung penularan jangkitan wabak COVID-19 dan juga untuk menjaga maslahat jemaah haji dari ancaman jangkitan wabak itu. Kemudian ayat yang ketiga,
liyashhadu manafi'a lahum. Maksudnya, supaya mereka menyaksikan berbagai-bagai manfaat bagi mereka. Baik. Ayat ini menjelaskan bahawa ibadat haji mengandungi banyak faedah dan hikmah terhadap orang-orang yang mengerjakannya, sama ada dari aspek pendidikan rohani, pengajaran, sosial dan agama. Okey, apa maksud aspek pendidikan rohani, pengajaran, sosial dan agama ni? Okey. Aspek yang pertama iaitu pendidikan rohani. Ibadat haji dapat mengasuh jiwa supaya bersifat mazmumah, iaitu sabar, bertimbang rasa, tekun dan belas kasihan terhadap orang yang lemah, uzur, tua, fakir dan sebagainya. Itu adalah faedah dari aspek pendidikan rohani. Kemudian aspek yang kedua, pengajaran ataupun sejarah. Ibadat haji memberi peluang kepada jemaah haji meneroka sejarah Islam terdahulu dan mengambil pengajaran daripadanya. Contohnya seperti Masjidil Haram, Hajar al-Aswad, Bukit Safa dan Marwah, Telaga Zamzam, Masjid Madinah Al-Munawwarah, Makam Rasulullah, Gua Tur, Gua Hira dan lain-lain banyak tempat bersejarah. Jadi siapa yang ada pengalaman naik haji ataupun umrah, siap ni diorang. Sebab diorang kena bawa berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah seperti yang disebutkan tadi. Memang banyak kenangan sama pengalaman baru yang ditimba dari sana. Jadinya itulah faedah-faedahnya bagi para jemaah. Kirakan diorang ini mengembara sambil beribadah. Kemudian aspek yang ketiga iaitu sosial. Ibadat haji memberi peluang kepada jemaah haji bertukar-tukar fikiran sesama mereka mengenai perkembangan agama Islam di seluruh dunia. Di samping itu juga jemaah haji dapat berkenalan dan mengeratkan hubungan silaturahim sesama Islam. Kemudian aspek yang keempat iaitu agama, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan balasan nikmat yang banyak dan syurga Jannatun Naim kepada orang yang mengerjakan ibadah haji yang mabrur. Memang semua orang yang menunaikan haji pasti mahukan mendapat haji yang mabrur sebab ganjarannya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Maksudnya, dan haji mabrur tidak ada balasan yang layak baginya selain syurga. Jadi jelas dari sabda Rasulullah itu, Allah akan memberi ganjaran yang layak kepada orang yang mengerjakan haji yang mabrur. Macam mana akan mendapatkan haji yang mabrur? Caranya banyakkan melakukan ihsan, sama bersifat baik. InsyaAllah ia akan mendapat haji yang mabrur, iaitu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang keempat, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Maksudnya, dan menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu atas rezeki yang dikurniakan kepada mereka daripada binatang ternakan, yakni untuk dijadikan korban. Okey. Ayat ini ia menjelaskan bahawa ibadah haji itu disyariatkan agar umat Islam menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berzikir dengan memuji dan bersyukur kepadanya serta membanyakkan takbir dan tasbih atas rezeki binatang ternak, yakni unta, lembu dan kambing yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka pada hari-hari tertentu, iaitu pada hari raya haji dan hari tasyrik pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian umat Islam hendaklah menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang-binatang korban sebagai tanda syukur atas nikmat rezeki yang dilimpahkan kepada mereka. Baik, kita ni sebagai umat Islam wajib mensyukuri nikmat Allah. Salah satu cara bersyukur ialah dengan menyembelih binatang kurban. Jadinya semasa ibadah kurban, kita ni umat Islam disuruh supaya banyakkan berzikir, bertakbir, bertasbih dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Kemudian ayat yang terakhir,
fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maksudnya, maka makanlah sebahagian daripadanya dan berikanlah yakni sebahagian yang lain untuk dimakan oleh orang yang susah lagi fakir. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita ni supaya memakan sebahagian daripada daging binatang sembelihan itu, yakni daging korban, dan memberikan sebahagian lagi kepada orang-orang yang susah dan orang-orang fakir. Seterusnya, ayat ini juga menjelaskan bahawa harus bagi orang yang berkorban untuk memakan sebahagian dari binatang sembelihannya, di samping bersedekah sebahagian lagi untuk membantu orang-orang susah dan fakir yang memerlukan. Artinya ini adalah bagi kurban sunat, yang mana orang yang berkorban sunat itu sunat ia memakan binatang yang disembelihnya, tapi jangan semua, sebahagian saja. Sebab yang sebahagiannya lagi wajib ia sedekahkan kepada fakir miskin yang memerlukan. Baik, seterusnya masuk kepada bahagian terakhir, iaitu pengajaran ayat 27 hingga 28 dalam surah Al-Hajj. Apakah pengajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut? Okey, pengajarannya cikgu sebutkan saja sebab penerangannya sama saja macam yang sebelum ini. Okey, pengajaran yang pertama. Ibadat haji telah diwajibkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana pada ketika itu baginda diperintahkan oleh Allah untuk membina Kaabah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim supaya menyeru umatnya mengerjakan ibadat haji di Mekah dan memberi jaminan bahawa mereka akan menyahut seruannya itu dengan datang beramai-ramai dengan berjalan kaki atau menaiki kenderaan. Kemudian yang ketiga, ibadat haji diwajibkan hanya sekali sahaja dalam seumur hidup ke atas orang Islam yang telah cukup syarat. Kalau sekiranya ia akan mengulang hajinya, maka hukumnya adalah sunat. Kemudian yang keempat, faedah yang didapati daripada ibadat haji bukan sahaja dari segi agama dan pahala, tetapi dari segi yang lain juga, seperti pendidikan, sejarah, ekonomi dan kemasyarakatan. Seperti yang cikgu sebutkan tadi, yang ada 4 aspek. Okay? Kemudian yang kelima, orang fakir dan miskin mendapat faedah daripada ibadat haji kerana mereka akan mendapat agihan daging binatang sembelihan dam atau korban yang dilakukan di Mekah. Yang keenam, Allah telah menjanjikan nikmat syurga kepada orang-orang yang mendapat haji yang mabrur. Dan yang terakhir sekali, ibadat haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan sekali seumur hidup oleh semua umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Iaitu ada 5 di sini. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka yakni bukan hamba abdi, dan yang kelima ialah berkuasa dan berkemampuan. Jadi itulah pengajaran yang boleh kita ni ambil dari ayat 27 hingga 28 dalam surah Al-Hajj. Wallahu a'lam bissawab. Okey, alhamdulillah kita ni sudah menyentuh semua isi pelajaran dalam tajuk kewajipan haji. Jadi itu sahaja untuk hari ini dan insya-Allah latihan akan diberikan dalam masa terdekat ini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.